Assalamualaikum. Okey, kita sambung kita punya cuti-cuti ya. Okey, cikgu rekodkan supaya senang kau boleh ulang-ulang tengoklah. Okey, kita sambung nombor 26 yang melibatkan topik janjang. Okey, tengok topik janjang. Kita belajar dalam silibus kita ada dua jenis janjang iaitu janjang geometri, janjang aritmetik. So, kita kena tentukan soalan kita tu melibatkan janjang aritmetik ke janjang geometri. Okey, janjang aritmetik dia share common different ataupun beza sepunya. Kita pakai huruf D. Okey, ataupun janjang yang satu lagi, okey, dia sama ada dua jenis janjang ni lah untuk silibus SPM kamu. Janjang yang kedua, janjang geometri yang melibatkan common ratio. Okey, maksudnya T2 per T1, okey, bersamaan dengan T yang ketiga per T yang kedua. Okey, kalau janjang aritmetik tadi, common different maksudnya T2 tolak T1 bersamaan dengan T3 tolak T2. Okey, jom kita cek. Jom baca soalan ni sama-sama. Okey, dia kata Rajah menunjukkan susunan batu bata yang sama saiz. Okey, kat sini lah batu bata yang disusun. Macam ni, bilangan batu bata pada baris yang terendah. Baris bawah sekali ialah 100 bilangan dia. Okey, jom kita tulis dulu. Yang bawah ni ialah 100. Okey, 100 bata. Lepas tu, apa lagi maklumat dia? Okey, untuk setiap baris, bilangan batu bata adalah 2 biji kurang. Highlightkan 2 biji kurang. Okey, oops, cikgu guna highlighter lah. Okey, 2 biji kurang. So, meaning that 2 biji kurang. So, dia minus 2 lah. Okey, dia berkurang 2. So, yang ni akan jadi 98. Okey, yang kedua ni akan jadi 98. Okey, begitu juga yang seterusnya. Okey, tingkat yang ketiga berkurang lagi. Tinggal 96. Okey, minus 2 lah. Okey, so untuk kes ni kita tahu dia berkurang. T2 tolak dengan T1. Ni kita panggil T1 yang bawah ni. T1 ataupun nama glamour dia apa dia? A. Okey. So, nama glamour dia ialah A. Okey, so dia berkurang. Dia bukannya dalam bentuk nisbah. Okey, so hak ni T yang ketiga. Okey, T yang kedua. Okey, so kita tahulah yang ni melibatkan D dia. Okey, so D dia ialah negatif 2. Okey, kata kunci dia ada dekat perkataan kurang. Negatif 2. Okey, so lagi maklumat dia. Tinggi setiap batu bata ialah 6 cm. Okey, so tinggi ni 6 cm. Okey, bukan bilangan tinggi dia. Tinggi dia 6 cm. Okey, satu tingkat 6 cm, 12 cm dan seterusnya lah. Okey, lepas tu dia kata Ali membina suatu tembok dengan menyusun batu bata seperti dalam Rajah. Bilangan batu bata pada baris tertinggi ialah 4. So, baris tertinggi kita baris yang mana? Okey, up lagi lah. Up lagi, naik lagi dia susun. Dan atas kali ni ada 4 bata. Okey, 4 bata. Atas kali ada 4 bata. So, atas kali ni 4 bata kat sini. So, atas kali ni kita tak tahu baris yang keberapa. So, bila kita tak tahu baris yang keberapa, kita tulis Tn. Okey, so in this case Tn equal to 4. Okey, so kita tak tahu baris yang keberapa. Sekejap kita cari. Okey, so soalan. Cari tinggi dalam cm tembok itu. So, bila kita tak tahu tinggi, kalau satu tingkat kita tahulah 6. Kalau 2 tingkat, 12 tinggi dia. Kalau 3 tingkat, 18. So, sifat 6 lah, darab dengan 6, darab dengan 6. So, kita kena tahulah berapa tinggi. So, kita kena tahu n dia yang keberapa. Okey, so untuk kes ni, okey, so kita dah ada okey, untuk soalan A. Untuk soalan A, okey, kita tahu Tn. Okey, Tn kita bersamaan dengan 4. Okey, tapi kita tak tahu n. So, ingat rumus Tn. Okey, rumus Tn untuk janjang aritmetik. Okey, so A tambah dengan n tolak
1D. Okey, refer dekat senarai rumus yang cikgu bagi. Rumus ni diberikan ketak semua ada dalam senarai rumus tu yang cikgu minta kamu print tu. Okey, so A. Cikgu isikan A. A in this case is 100. Okey, ada kat atas tu. Okey, so 100 tambah dengan N kita nak cari. Bilangan baris tu, berapa tingkat tu kita nak cari. So, N tu lah. Dia mesti integer. Okey, integer positif. D kita. Ni cikgu guna rumus atas ni. Okey, rumus dekat atas tu. D kita ialah negatif 2 sebab dia berkurang 2, 2, 2. So, negatif 2. Okey, so tingkat yang atas kali ni, bata dia ada 4. Samakan dengan 4. Okey, ni lah. Tn. Okey, Tn sama dengan A tambah dengan N tolak 1D. A is 100, N tak tahu, D is negatif 2. Masukkan dalam formula elok-elok. Okey, so kita kira, kembangkan dulu yang ni. Nak kembang pun tak apa, ataupun bawa 100 ke sana semua. Kita akan dapat N dia. Cikgu dah kira N dia. Kamu tolong solve dia elok-elok. Okey, so cikgu dapat 49. Okey, 49 bermaksud ada 49 baris. Okey, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kalau kita susun sampai baris ke 49, atas tu ada 4 bata. Okey, so kita baru tahu bilangan baris. Tapi kita tak tahu lagi tinggi dia. Okey, kita tahu satu baris ataupun tinggi setiap bata tu ialah 6 cm. So, ada 49 tingkat semuanya. So, kita kena darab lah. 49 ni kenalah darab dengan 6 cm. Okey, so kita tahulah tinggi keseluruhan tembok yang ahli bina tu. Okey, maka tingginya ialah 294 cm mewakili tinggi tembok. Okey, so kita kena tulis baliklah. Apa soalan dia nak tu? Tinggi tembok tu ialah 294 cm. Okey, sebab bilangan baris dia 49. Satu baris bata, satu tinggi bata, setiap bata ialah 6 cm. So, ada 49 tingkat. So, 49 darab dengan 6 cm. Dapat 294 cm tinggi tembok bata tersebut. Okey, itu untuk soalan A. Okey. Okey, sekarang kita pergi dekat soalan B. Hopefully kamu faham. Okey, ni soalan aplikasi lah ni. Janjang aritmetik yang soal mengikut suasana ataupun situasi seharian. Okey, soalan yang kedua. Jumlah harga. Harga dalam M lah, dalam RM lah. Okey, jumlah harga batu-bata yang digunakan jika satu bata 40 sen. Okey, satu bata 40 sen. Okey, so sekarang kita kena tahu jumlah bata lah. Kita nak tahu. Okey, so kita kena ambil jumlah bata. Jumlah bata kena darab dengan 40 sen. Okey, so kita darab dengan 0.4 sebab kita nak cari dalam ringgit. Okey, so 0.4 kat sini. Okey, so sekarang ni kita tak tahu nak jumlah bata. So ingat tak, kalau janjang aritmetik ke janjang geometri ke, jumlah mewakili summation. So, kita akan pakai S. Maksudnya, kita nak kira bata daripada tingkat pertama ni sampai tingkat ke 49. Okey. So, in this case, S49. Maksudnya, T1 tambah T2 tambah T3 tambah sampai T49. Okey. So, kita tambah sampai keseluruhan bata tu. Okey, so kita pakai rumus Sn ialah N per 2. Okey, cikgu rewrite dia punya rumus kat sini. Sekali lagi refer dekat senarai rumus yang cikgu bagi tu. Rumus ni diberikan ke okey, N per 2A tambah N tolak 1D. Okey, so refer dekat senarai rumus tu. Okey, kalau senarai rumus ni tak diberikan, kamu kena hafal. Okey, so N ialah 49. Ada 49 tingkat. So 49
divide by 2, 49 bahagi 2, 2A. 2A adalah bilangan bata pada barisan bawah, 100. Okey, so 2 darab 100. Okey, N tolak 1. Okey, N ialah 49. 49 tolak 1, 48. Cikgu tulis terus. Okey, rujuk kepada mus. Okey, sekarang ni kita darab dengan negatif 2. Negatif 2 mewakili D, iaitu dia berkurang 2, 2, 2. Okey, so use your calculator. Okey, kita calculate bilangan bata dulu Ada berapa biji bata kat situ? Okey, so bila cikgu dah kira-kira, okey, cikgu dapat bilangan bata ialah 2548 bata. 2548 biji bata. Okey, so ada semua banyak ni. Tapi soalan dia bukan nak tahu berapa bilangan bata. Dia nak tahu berapa ringgit Ali nak kena spend duit tu untuk beli bata ni. Okey, so kalau satu bata 40 sen. So, RM dia. Okey, jumlah harga. Jumlah cikgu buat macam ni lah Ni jumlah Jumlah harga. Okey, so kita kena ambil keseluruhan bata ni. 2548 biji bata tu kita darablah dengan 40 sen. Jangan darab RM40 tau, 40 sen. Sebab dia tulis 40 sen, kita kena tulis dalam RM macam ni lah, 0.4. So altogether the price will be RM. Okey, cek dulu soalan dia nak dalam RM terdekat ke tak? Tak ada So dengan sen-sen sekali lah kita bagi. Okey, so RM1,019.20. Okey, so semua sekali harga yang melibatkan 2,548 bata tu ialah RM1,019.20. Okey, so ni adalah soalan aplikasi bagi janjang aritmetik. Okey, jumlah harga, kena tahu bilangan bata, jumlah bata pakai SN. Okey, itu untuk soalan nombor 26. Okey, untuk soalan nombor 27 melibatkan hukum linear. Okey, kita melibatkan hukum linear. Okey, hukum linear. Okey, soalan untuk kertas 1 dia melibatkan soalan pendek yang biasa ni dia bagi graf siap-siap. Okey, macam ni dia bagi graf siap-siap. Okey, dan untuk bahagian B yang 10 markah tu, untuk kertas 2 10 markah tu kita yang kena lukis graf. Okey, kita tengok soalan yang cerita bahagian A dulu. Biasanya 3 hingga 4 markah lah untuk soalan yang macam ni. Okey, kita baca soalan. Rajah menunjukkan garis lurus Y per X lawan X. Okey, ni Y per X lawan dengan X. Kat sini ada X Okey, untuk paksi X ni dia lawan X kat sini. Okey, terhilang X dia. Okey, Y per X lawan X. Okey, so sekarang ni diberi, dia tak bagi Y per X. Dia bagi Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2. Okey, cikgu write kat sini. Okey, Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2. Okey, sekarang dia suruh cari nilai H dan K. So, kita nak tahu H ni siapa, K ni siapa, kita rujuk dekat paksi. So, untuk pasangan yang pertama ni, okey, H tu ialah X. H tu, insyaAllah. Sekejap Okey, H tu ialah, ikut paksi. Apa ni? H tu ialah X-nya. Dan 3 tu ialah Y per X. Okey, ikut paksi. Ni X, ni Y per X. So, 2 ni ialah X, 2 ialah X. Dan K ni ialah Y per X. Okey, ikut apa yang tertera dekat paksi ni. Ni paksi Y, ni paksi X. So, koordinat yang di kiri tu X, koordinat di kanan tu ialah Y per X. Okey, so sekarang ni kita nak ganti, kita kena ubah dulu. Kena ubah dulu equation ni bagi sama dengan paksi. So, asalnya Y. So, kita kena bagi jadi rujuk dekat paksi Y.
Okey, asalnya Y tiba-tiba dia jadi Y per X. Macam mana tu? Okey, so asal Y jadi Y per X, kita bahagi je lah dengan X. Okey, cikgu guna warna biru. Okey, asalnya Y jadi Y per X. So, cikgu bahagi dekat sini. Nak jadi Y per X, bahagi dengan X. Nak jadikan Y per X, so kita bahagi dengan X. Yang lain semua follow. Okey, term yang lain ataupun sebutan yang lain semua follow apa yang kita buat dekat Y tu. Okey, kenapa Y per X? Sebab nak jadikan sama dengan paksi. So, kita simplify jom. Okey, so Y per X lah. Y per X sama dengan, okey, ni X dengan X ni zap, tinggal 6 sahaja. Okey, tolak dengan X kuasa 2 bahagi X tinggal X. Okey. Okey, so sekarang ni kita ada Y per X sama dengan 6 tolak X. Okey, macam ni pun tak apa dah. Okey, so kita gantilah. Ambil titik. Kita nak cari H dengan K. Cari H dululah Okey, H ada dekat koordinat ni. H 3. Okey, so kat sini, cikgu bawa kat sini. Okey, H 3. Sekali lagi, H ni ialah X-nya ikut paksi. Okey, dan 3 ni ialah Y per X. Okey, so terus masuk dekat sini. Y per X kita masukkan 3. Okey, Y per X ialah siapa? 3. Ikut ni. Okey, so 3 sama dengan 6 tolak dengan X. X ialah H. Ni X ialah H. So, kita klik H. Kita nak cari H pun. Okey, so kita bawa H ke sebelah sini. Bawa H ke sebelah kiri. Dia jadi positif lah. So, 3 bawa ke sana. 6 tolak 3 dapat 3. Okey, so selesai untuk koordinat H. Okey, ni soalan yang melibatkan H. Okey, kita cari K pula. Okey, so koordinat yang ada K ialah koordinat 2K. Atas tu 2K. Okey, 2K. So, 2 ialah X. K tu ialah Y per X. Okey, macam mana tahu? Ikut paksi. Okey, ikut paksi ni. So, masuk balik dalam equation ni. Equation yang kita dah tukar tadi. Equation yang linear tadi. So, Y per X. Y per X, K lah. Okey, Y per X ialah K sama dengan, okey, 6 tolak dengan X. X kita ialah 2. 6 tolak dengan 2 dapat 4. Very simple. Okey, soalan direct je. Kita ada koordinat, kita ada garis lurus, ganti terus. Okey, so sekali lagi jangan anggap okey X dengan Y. Ikut paksi ni bukan X dengan Y. Ni ialah X dan Y per X. Nombor 28. Masih lagi tentang hukum linear ataupun linear law. Okey, ni soalan yang dalam bentuk yang berbeza yang melibatkan log. Okey. Okey, soalan pertama. Ungkapkan persamaan yang diberikan persamaan ke atas tu Y sama dengan K X kuasa 4. Okey, kepada bentuk linear. Okey, so dia bagi Y. Okey, dia bagi kat sini. Y sama dengan K X kuasa 4. Yang ni bukan linear lah. Okey, bila linear, dia kena tukarkan kepada log Y. Tengok paksi Y dia. Log Y dengan log X kat bawah tu. Okey, so kita ambil balik equation tu. Equation yang dia bagi tu. Okey, untuk soalan A. Okey, dia bagi Y sama dengan KX kuasa 4. Okey, tips dia kita nak tukar equation daripada bukan linear kepada linear, kita rujuk dekat paksi Y. Okey, kita rujuk dekat paksi Y. Asal-asalnya Y sahaja. Ni Y asalnya Y sahaja. Tiba-tiba ada log Y. Okey, so cikgu letaklah log Y. Log asas berapa tu? Asas 10. Okey, kita letak log Y kat sebelah kiri. Sama juga dia akan follow di sebelah kanan. Okey, dia akan follow di sebelah kanan. Okey, ingat tak petua log? Okey, so log juga asas 10 juga. Okey, so KX kuasa 4. Cikgu nampak kat sini darab.
So, kita buat tambah siap-siap. Bagi log seorang 1, dia akan jadi tambah. Okey, log asas 10 juga. Okey, X kuasa 4. X kuasa 4 kat sini. Okey, X kuasa 4. Tak apalah, tulis dulu. Okey, sekarang ni kita bawakan 4 ke depan ni. Okey, petua log yang melibatkan kuasa tu, ingat tak kita bawa ke depan tu. Okey, so last kali log asas 10Y sama dengan, cikgu nak tulis yang ni dulu Okey, cikgu nak tulis yang melibatkan X dulu. So, 4 bawa kat depan ni, 4 log asas 10 X tambah log asas 10 K. Okey, kenapa cikgu nak buat macam ni? Sebab cikgu nampak ni Y kita yang baru. Okey, ni X kita yang baru. Okey, X kita yang baru. So, Y sama dengan yang ni X. Tengok Pak Si. Okey, ni X yang baru. Okey, so yang kahwin dengan X tu ialah M kita. Okey, 4 tu ialah M. Okey, so yang semua hujung ni tak ada Y tu ialah C kita. Sebab tu cikgu tulis ikut urutan macam ni. Okey, cikgu tak tulis log K dulu. Cikgu tulis 4 log X dulu. Okey, sebab ni ialah X kita. Tengok Pak Si Okey, Pak Si tu jadi rujukan kita. Okey, Y. Betul. Okey, ni Y kita. Betul. Okey, X kita sama tak dengan X Pak Si? Okey, ni X kita. Log X. Betul. Okey, M kita ialah 4 sebab Y sama dengan MX tambah C. Okey, dan yang tak ada X, tak ada Y tu, tak ada pun boleh ubah tu mewakili C kita. Okey, so kita settle soalan A. Settle soalan A. Okey, soalan B. Rajah menunjukkan garis lurus ni lah. Ni rajahnya. Okey, log Y lawan log X. Cari log K. Okey, jom kita rujuk dekat kita punya persamaan kita tadi. Log K. Oh, dia nak yang ni. Okey, nak log K. Log K mewakili C ataupun pintasan Y. Okey, so log K tu ialah C. Okey, C ataupun pintasan Y. Jom tengok dekat rajah. Okey, C kita ialah pintasan Y. Okey, so ambil Y sahaja. Okey, dia tak tanya koordinat, ambil Y sahaja. So, dia tak tanya K, dia tanya log K. So, log K ialah C. So, maka log K sama dengan 3. Log K sama dengan 3. Okey, so kita stop sampai situ. Okey. Jangan cari K. Kalau soalan dia cari K, okey, cikgu buat note sikit kat sini dengan warna biru. Kalau soalan dia cari K, kita kena tulis macam ni. Okey, log K asas 10 sama dengan 3. Kalau soalan dia K, so K sama dengan 10 kuasa 3 ataupun 1000. Okey, sama dengan 1000. Tapi soalan dia bukan K. Ni nota je kalau dia tanya K. Tapi soalan kita ialah log K. So log K, jangan cari K. Log K ialah C, C ialah 3. Okey? Soalan dia K, kita jawab 1000. Okey, so soalan dia ialah log K sahaja. Okey, settle. Okey, soalan yang kedua B2. Tadi B1 ni B2. Okey, dia tanya H. H ada kat mana? Okey, H ada kat atas ni. Okey, so kita belum guna lagi maklumat M. Okey, kalau kita ada 2 pasang titik, kita boleh cari M. So, M kita sama dengan Y2. Okey, kita anggaplah yang ni X2, Y2. Pasangan yang kedua, ini X1, Y1 guna rumus kecerunan. Okey, so rumus kecerunan ialah Y2, H tolak dengan Y1, 3 per dengan X2 ialah 2 atas ni Okey, guna rumus kecerunan tolak X1 ialah kosong. Okey, tolak kosong. Okey, so M kita ada dekat equation ni. Okey, sebab itulah kita kena tulis dalam bentuk macam ni. M kita ialah 4. So, tulis 4 kat sini. Sama dengan
H tolak 3/2. So, kita akan dapat nanti H dia equal to ini per 2. So, maka H kita bersamaan dengan 11. Okey, 2 darab 4, 8. 8 tambah 3. So, H kita ialah 11. Okey, settle untuk soalan B2. Okey, kita pakai equation yang kita dah tukar kepada linear. Sebab graf yang dibagikan linear, kita kena tukar equation tu jadi linear juga. Sekali lagi nak tukar linear, rujuk paksi Y untuk linear. Okey, so kalau dia ada log, kita tak log di kiri, letak log di kanan juga dan apply petua log lah, hukum log yang kita dah belajar, hukum kira tambah, hukum kira bahagi, hukum kira tolak dan juga kuasa tu. Okey, so tu untuk soalan nombor 28. Baik, untuk soalan nombor 30 dan nombor 29 dan 30 melibatkan soalan lukis graf. Okey, so lukis graf untuk hukum linear. Okey, cikgu nak kamu buat semua, jawapan dah ada dekat situ. Okey, so nanti hantarkan kedua-dua graf dekat cikgu. Cikgu nak tengok. Okey, untuk soalan nombor 29 dan 30 hukum linear yang melibatkan graf. 10 markah cikgu nak kamu semua wajib buat soalan tersebut. Okey, kita teruskan dengan topik yang seterusnya, topik vektor. Okey, untuk vektor, okey, kita tengok soalan nombor 31. Ulang sikit kalau vektor, kalau dia bagi dalam bentuk lajur macam ni. Okey, bentuk lajur macam ni. Kalau cikgu ambil OB dekat carta Cartesian. Okey, tengok ni OB ni. Ni OB. So, dia start kat asalan tau. Kalau OB maksudnya dia start dekat asalan. Okey, cikgu tulis dulu OB dia. Okey, Allah cantiknya. Okey, ni carta Cartesian lah. XY tu Okey, so ni O. Kat sini O kita. Okey, B. 2, 3. Maksudnya 2 ke kanan. Ni vektor lajur 2 ke kanan dan 3 ke kiri, 3 ke atas. 1, 2, 3. Okey. So, B dia ada dekat sini. Saya ingat pula garis cikgu. B kat sini. Okey. So, dia start dekat O, dekat asalan 00, 1, 2, 1, 2, 3. Okey, so dia akan, ni vektor OB. Bayangkan dia garis lurus dalam. Okey, so koordinat B ni, kalau dalam bentuk koordinat, dia dalam bentuk macam ni. Okey, so bentuk dia ialah, dalam bentuk koordinat ialah 2, 3. Sebab dia start dekat alan. 2, 3. Ni koordinat dia. 2 untuk X dan 3 untuk Y. 2, 3. Okey, kalau OB dia 2, 3 dalam bentuk lajur. Okey, so koordinat B dia ialah 2, 3 melintang macam ni. Dalam bentuk lajur 2, 3. 2 ke atas, 3 dekat bahagian bawah. Okey, kenapa cikgu nak bagi tahu benda ni? Sebab ni soalan A. Soalan A dia nak koordinat. Bila koordinat dia mesti melintang, ada X, ada Y. Tak boleh tulis dalam bentuk lajur. Okey, tak boleh tulis dalam bentuk lajur. So, kita kena cari OA dulu. Kita cari OA nanti dalam bentuk lajur macam OB ni. Okey, nanti kita transferkan jawapan dia sebagai koordinat dalam bentuk yang melintang, ada X, Y, kiri dan kanan. Okey, so untuk soalan A. Untuk soalan A, kita refer dekat maklumat. Kita ada AB, kita ada OB, kita ada CD. Okey, sekarang ni kita nak cari koordinat A, kita kena cari OA dulu. Kena cari OA. Dapat OA dalam bentuk lajur, kita tahulah koordinat dia nanti. So, ingat tak hukum mama? Mula O. Okey, akhir dia ialah A. Okey, so sekarang ni kita kena cek jiran kita. Okey, mula akhir hukum mama. M mula, A akhir, M mula, A akhir. Okey, so hukum mama mula akhir, mula dia O, akhir dia ialah A. Ni akhir dia ialah A. So kat sini jiran ni kena sama. So kita tak ada benda lain, kita ada B. Bila kat sini B, kat sini kena B juga. Wajib. Okey, so OB tambah dengan BA jadi OA.
jadi OA. Okey, so OB. OB kita ada kat atas, tak ada masalah. OB kita ialah 2, 3, tulislah bentuk lajur sebab dia vektor. BA, tak adalah pula cikgu BA kat atas ni, tapi kita ada AB. Okey, so vektor dia mementingkan arah. Okey, so kalau A ke B ialah 5, 7, maka B ke A kita kena tukar direction untuk 5 ni jadi negatif 5. 5 sahaja ke? Tak, dua-dua sekali. Okey, 7 kena jadi negatif 7. Kenapa tukar? Sebab dia bertukar arah. Okey, so AB 5, 7. BA, kita tak pakai AB tau, kita pakai BA. Okey, so kita kena tukar arah bagi koordinat X dan Y. So, negatif 5, negatif 7. Kamu lukis dekat carta Cartesian pun boleh. Okey, so kamu akan nampak dia nanti. Okey, so cikgu teruskan sajalah. Kita tambah macam kita belajar tadi lah. 5 tambah dengan negatif, 2 tambah dengan negatif 5. Negatif tak belajar kita tadi kan? Okey, so kita akan dapat negatif 3. Okey, 7 tambah dengan negatif 7, kita akan dapat 3 tambah negatif 7, kita akan dapat negatif 4. Ni koordinat ke ni? Okey, ni bukan koordinat. So, bila dia nak dalam koordinat, kita kena tulis koordinat. Okey, so A ialah dalam bentuk koordinatnya ialah negatif 3, negatif 4 dalam bentuk koordinat melintang macam ni. Okay, kalau kita tertinggal sampai vektor lajur ni, kita hilang markah. Soalan dia nak koordinat, kena highlight, revisit the question. Okay, revisit the question. Dia nak koordinat ke dia nak vektor? Okay? Okay, tu soalan A. Okay, move on to soalan B. Okay, soalan B dia nak vektor unit. Oops. Apa dia vektor unit tu? Okey, vektor unit dalam arah OA. So, ingat tak vektor dia ada vektor, lepas tu dia ada modulus dan dia ada vektor unit. Okey, kalau vektor unit simbol dia macam ni. Dalam arah OA, okey, dia pakai topi tu, ingat tak? Okey, kita belajar vektor. Dia pakai topi ni vektor unit. Rumus dia macam mana? Ambil balik vektor OA. Dia vektor per dengan modulus ataupun jarak dia. Okey, modulus tu adalah jarak ataupun panjang vektor tersebut. Okey, panjang ni pakai teorem Pythagoras je lah. Okey, so sekarang ni kita ambil balik vektor OA kita ni. Okey, OA kita ni dia tak cakap pun dalam bentuk IJ ke dalam bentuk lajur ke. Kita tulis dalam bentuk IJ lah sebab dia rendah sikit. Kalau kita tulis dalam bentuk lajur macam ni, kita akan dapat tinggi dia kan. Okey, tinggi sangat, kita kan gayat tinggi. Ni maksudnya kalau dalam bentuk IJ, kita pun dah belajar dah. Negatif 3I tolak 4J dalam bentuk IJ. Okey, sama dengan ni ya, sama. Sama je dengan negatif 3, negatif 4. Tapi cikgu buat dalam bentuk ni sebab tak nak tinggi sangat. Okey, gayat. Okey, so per. Okey, ni ialah modulus, ni ialah panjang. Panjang ialah jarak. So, jarak ingat, jarak kita ambil dia berkali kepada vektor. Pertama tu vektor I, negatif 3, kurungan kuasa 2 tambah dengan negatif 4 kuasa 2 juga, kurungan juga. Okey, so tekan kalkulator molek-molek. Okey, tekan ni semua. Ni 16. Ni 9. 9 tambah dengan 16 dapat 25. Square root 25 dapat 5. Square root 25 dapat 5. So, negatif 3I tolak 4J per dengan semua sekali per dengan 5. Okey, so ni ialah vektor unit. Siaplah. Okey, tak sama pun cikgu dengan jawapan? Sama. Okey, dia keluarkan 1/5. Okey, cikgu buat per 5 kat bawah ni. Dia keluarkan 1/5. Sama jugalah. Okey, macam ni pun boleh. Macam jawapan yang diberi kat atas ni pun boleh. Okey, dua-dua boleh. Okey, tapi cikgu kalau saya nak buat vektor laju, negatif 3, negatif 4 per 5, boleh juga. Tak ada masalah sebab dia tak bagi tahu dalam bentuk IG ataupun dalam bentuk lajur.
Okey. So, kalau kamu ambil negatif 3, negatif 4, lepas tu per pula 5 kat bawah. Betul juga. Okey, betul juga. Okey. So, jangan gaduh-gaduh. Soalan C. Soalan C, dia kata nak nilai K. Okey, K ada dekat CD. Kita tak pakai lagi CD. Jika CD selari dengan AB. Okey, CD. Vektor CD selari dengan KAB. Dengan vektor AB. Okey, ingat tak? Kita ada pakai lambda masa kita belajar vektor tu kalau selari ataupun segaris. Okey, so kita boleh rewrite balik CD. Okey, bila dia selari ataupun segaris, dia adalah beberapa kali vektor yang satu lagi. So, cikgu tak nak pakai K sebab K dah ada kat atas ni. Kita pakai M lah. Contoh katakan cikgu pakai M. Okey, so maksudnya vektor CD tu ialah beberapa kali vektor AB. Okey, beberapa kali vektor AB. Okey, bila dia selari atau segaris ni Ingat ni Okey, tengok balik dalam kita punya pembelajaran vektor dalam modul tu kan. Okey, so CD, jom kita tulis vektor CD ialah K5 ada dekat soalan. Sama dengan M, kita tak tahu M tu berapa kali. Vektor AB pula ialah mana AB kita 57. 57. Okey, kena cari M dulu. Okey, kita cari M dulu. Okey, cikgu tengok M kita dapat daripada bawah. Okey, so kita akan dapat kita bandingkan lah Okey, so atas K sama dengan 5M. Atas Okey, sama dengan 5M. Biar dulu tak dapat lagi nilai. Okey, bawah pula. Ni atas ni M darab 5, M darab 7 juga. Okey, so bawah 5. Bawah ni 5 sama dengan 7 darab M, 7M. Okey, 7M. Okey, dapat M lah kat sini. Kat sini kita akan dapat M. So, M sama dengan 5/7. Okey, tapi dia bukan nak M. Okey, dia bukan nak M, dia nak K. Okey, ambil 5/7 ni. Masuk kat tempat sini. Okey, 5/7 masuk kat tempat M ni. So, 5 darab 5, 25. 25/7. Soalan dia K. Okey, so K. Kat sini lah, cikgu tulis K sama dengan. Bawakan M kat sini. So, 5 darab 5, 25. 25 bawah 7. Okey, itu nilai untuk K. Untuk vektor yang melibatkan vektor unit dan vektor selari. Untuk soalan nombor 31. Baiklah, untuk soalan nombor 32 masih lagi cerita vektor tapi dalam bentuk yang berbeza sikit. Okey, kita tengok maklumat dalam kotak tu. Okey, dalam kotak maklumat apa dia bagi tu? Okey, vektor P sama dengan 2A tambah 3B. Vektor Q, 4A tolak B. Okey, lepas tu R sama dengan HA tambah dengan H tolak KB. Okey, H dan K tu masing-masing konstan lah pemalar. Okey, lepas tu R lagi kat sebelah ni. R sama dengan 3P tolak 2Q. Dalam kotak pun ada R juga. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak buat ni? Okey, kita ada vektor R kat luar ni, kita ada vektor R kat dalam ni. So, soalan dia nak H dan K. Senang lah. Kita boleh buat perbandingan. Okey, cikgu ambil R yang kat luar ni. Okey, R kat sini. R sama dengan 3P tolak 2Q. Okey, lepas tu R yang kat sebelah ni pula. Yang dalam kotak. H A tambah dengan H tolak K B. Okey. So, yang dia boldkan tu, cikgu tak bold kan. Cikgu buat ombak rindu lah. Ombak rindu tu maksudnya vektor. Okey. So, sekarang ni, yang ni R, yang ni pun R juga. Dua-dua R. So, kita boleh banding sekejap lagi. Okey, ni R, ni pun R juga. Boleh banding dengan vektor yang sama. Okey, so R cikgu tulis kat atas ni lah. Okey, ni R, ni pun R juga. Okey, cikgu padamkan R ni. Okey. So, sekarang ni, tengok yang ni P.
P kita tak guna lagi. Okey, P ada pula pecahan vektor dia dalam sebutan A dan B. Kita gantilah kat sini. P dia ialah 2A tambah 3B dan Q ialah 4A tolak B. Ikut maklumat dalam kotak yang diberikan. So, jom kita ganti 3. Okey, P buat kurungan sebab dia ada 2 term kat situ. 2A tambah 3B. Cikgu ambil maklumat dalam kotak. Okey, lepas tu tolak 2. Q pun ada dalam kotak sebelah sana. Okey, Q ialah 4A tolak B. Oops. Okey. Samakan dengan HA tambah dengan H tolak KB. Okey, so kita tengok kat sini vektor A dan B diasingkan. Okey, diasingkan vektor A dan B. Belah sini cikgu nak asingkan jugalah vektor A dan B. Okey, cikgu tengok A. Kita nak kembang dulu ke boleh terus? Okey, kita tengok A. A ada apa kat sini? 3 kali 2, 6. 6A tolak 2 kali 4, 8. A cikgu tengok A je. Okey, ni 6. Ni tolak 8. So, tolak 6 tolak 8, negatif 2 lah. Negatif 2A. Ada lagi tak A? Tak ada dah kan? Tu je kan? B pula. Okey, 3 kali 3, 9. 9B. Ingat 9B. Negatif 2 kali negatif B. Okey, so positif. Okey, tadi 9B. 9 dengan 2B jadi 11B. Okey, akan jadi 11B. Okey. So, kamu kembang lah. Kalau tak confident, kembang pelan-pelan. Okey, so cikgu terus je kat sini. Okey, so HA tambah dengan H tolak KB. Okey, so sekarang ni sebelah sini ada A, sebelah sini ada A. Okey, sebelah sini ada B, sebelah sini ada B. So, kita bandingkan. Okey, so nak rewrite balik pun tak apa ataupun cikgu ambil perkali A. Perkali A yang di sebelah kiri ialah negatif 2. Perkali A yang di sebelah kanan ialah H. Okey, so kita boleh terus tulis H sama dengan negatif 2. Soalan dia tanya H dan K. Terus je lah. Okey, yang perkali B pula. Okey, yang biru ni positif 11. Ialah perkali pada B. Yang cikgu birukan dia. Okey, yang ni yang sebelah sini pula. Inilah sekaligus ni. Okey, ialah perkali pada B juga. So, kita bandingkan juga. 11 sama dengan H tolak K. B tak payah B as if kita matikan. Okey, so kita ambil perkali-perkali sahaja. A pun tadi kita matikan, so kita tinggal negatif 2. Okey, so kita nak cari nilai K. K bawa ke sebelah sana. K bawa sebelah kiri, K sebelah kiri. So, H kita tahu negatif 2. H negatif 2, K kita bawa sana. So, dapatlah K negatif 13. Ya. Okey, kita nak nilai H dan K sahaja. So, bandingkan vektor. Nak bandingkan mesti vektor yang sama. R dengan R baru boleh banding. Jangan banding vektor P dengan Q ke. Vektor mesti bandingkan dengan yang sama. So, kita rewrite dia dalam bentuk yang sama kiri dan kanan. Perkali A keluarkan, perkali B keluarkan. Dan kita boleh banding perkali-perkali tersebut. Dan dapatlah nilai pemalar yang dikehendaki. Baiklah, masih lagi tentang vektor. Okey, kali ni ada gambar rajah kat sebelah dia. Okey, rajah 33 rajah menunjukkan segi empat selari. Segi empat selari A, B, C, D. Okey, segi empat selari highlightkan. Okey, dengan B, E, D ialah garis lurus. Okey, ni segi empat selari. Okey, segi empat selari. Jom kita tanda sikit dia punya keselarian dia. Okey, so yang ni dengan yang ni lah. Okey, dan di sebelah AD selari dengan BC. Okey, AB ialah 6P. Okey, kita transferkan maklumat daripada soalan ke rajah. So, ni ialah 6P. Betul tak arah cikgu? Okey, betul 6P. Okey, 6P cikgu transfer dekat rajah dengan anak panah direction sekali. Okey, AD ialah 4
4Q. Okey, A ke D macam ni naik atas. A ke D ialah 4Q. Jangan salah arah. Nanti tak tentu arah. Okey, so kita dapat macam tu. Okey, lepas tu pada maklumat DE ialah 2EB. DE 2 kali AB. Ni 1 kali. DE ni 2 kali EB. So, dia ada 3 bahagian actually. Okey, so 3 bahagian macam ni. Okey, EB ni 1 bahagian. Okey, DE ni 2 bahagian. Okey, so DE 2 bahagian. Okey, kalau tak nampak sangat kita buat dalam bentuk ratio. Okey, cikgu bawa EB kat bawah. Cikgu bawa EB kat bawah macam ni. Ni cikgu bahagi kat bawah. So, sama dengan 2. 2 tu 2/1 lah. Okey, maksudnya DE ialah 2 bahagian. EB ialah 1 bahagian. Okey, macam tu Okey, so kat sini kita boleh transfer juga. Okey, ni 6P juga ni sebab dia selari, sama arah, sama magnitude dia. Okey, yang ni pun 4Q juga. Okey, sama direction, sama magnitude. Okey, boleh tulis dekat situ lah bagi meriah sikit dia punya maklumat. Okey, soalan dia B ke D. Okey, B ke D senang lah. Pakai hukum mama kat situ. Okey, mula dengan B, mula akhir. Mula dengan B, akhir dengan D. Okey, so ingat jiran-jiran kena sama, kena ngam jiran. So, kalau kita tengok maklumat kat sini, BA dengan AD lah. Okey, so A, jiran ni kena ngam dengan jiran ni. A lah. Okey. So, BA. Ada tak BA kat sini? Okey, dia bagi AB. So, BA. Okey, opposite direction. So, negatif 6P. Negatif sebab bertentangan arah. Okey, so AD 4Q. AD 4Q ke atas 4Q lah. AD juga. Okey, settle. Okey. Kita dapat dalam sebutan P dan Q Okey, settle. Dapatlah BD. Negatif 6P tambah 4Q. Okey, cantik. Soalan B. Okey, soalan B dia nak E ke C. E ke C. Okey, so E ke C macam tu lah. Okey, macam ni. So, macam mana ni kita nak buat ni? E ke C. Okey, so E ke C. Okey, mula dengan E, habis dengan C. Okey, mula akhir berakhir dengan C kat sini. Jiran kena sama, cikgu kata. So, nak ambil jiran kita nak ambil EBBC ke EDDC ke. Okey, so nak ambil yang mana satu? Dua-dua boleh. Okey, cikgu buat satu, nanti kamu buat satu lagi, jawapannya should be the same. Okey, katakanlah cikgu ambil EB. Kalau kat sini B, kat sini cikgu kena buat B jugalah, jiran ke sama. Cikgu, EB kita tak tahulah cikgu. Okey, EB kita tak tahu. Okey, so macam mana ni EB kita tak tahu. Tapi kita tahu EB ni satu bahagian. Okey, yang ni pula 2 bahagian. Ya, ni 1 bahagian, ni 2 bahagian. All together is 3 bahagian. Okey, E kepada B ni ialah 1/3 dB. 1/3 dB. Okey. Okey, cikgu rasa cikgu guna D lah. Macam lebih simple guna D. Okey, dia direct boleh, dua-dua boleh. Okey, katalah cikgu guna D kat sini. Okey. D kat sini. Lepas tu cikgu guna ED tambah dengan DC. Okey. So, E ke D ialah 2/3 BD. Okey, E kepada D ni 2 bahagian. Daripada keseluruhan dia 3 bahagian BD tu. Okey, so kita boleh tulis ED ialah 2/3 BD. Arah sama Okey, ED, BD. Okey, daripada bawah ke atas. ED 2 bahagian, 2 daripada 3
BD. Okey. So, jangan tersilap arah. Okey, tambah dengan DC. DC tak? DC 6Q. Tak rajah 6Q. Okey. 2/3. Kalau kita pakai EB, 1/3. Okey, kalau EB 1/3 tapi 1/3 DB. Arah dia kena sama. Cikgu ambil E atas ke bawah. Okey, kalau EB ialah 1/3 DB. Okey, cikgu ambil ED. ED, naik ke atas ni, ED ialah 2/3 BD. Okey, kenapa cikgu ambil yang ni? Sebab cikgu nampak BD ada kat atas. BD ada kat atas ni sebab cikgu ambil BD. Okey, so 2/3 BD. Kita rewrite balik jawapan kita kat atas tu. Jawapan kita kena betul lah atas tu. Okey, so 6P tambah 4Q tu kita tulis balik. Kita dah ada maklumat di atas. Okey, tambah dengan 6Q DC ni. 6Q DC. Okey, so sekarang ni Q ada dekat sebelah ni, Q ada dekat sebelah ni juga. Okey, Q kat sebelah ni ada, Q kat sebelah ni ada. Kita kembangkan dulu. Sekejap kita kumpulkan Q dengan P. Okey, Q dengan Q, P dengan P. Okey, so 2/3 kali negatif 6. So 3, 2, negatif 4P. Negatif 4P. Okey, ni 2, 3 kali 1, 3 kali 2. Okey, so 2 darab negatif 2, negatif 4P. Okey, 2/3 kali 4Q ni. Mula-mula ni tadi. Patut ni pula Okey, so 4 kali 2, 8. 8/3 tambah 8/3 Q. Lepas tu tambah dengan 6Q lagi kat luar tu. 6P, sorry. Okey, so P kat sini ni. Oops. Ni P. Salah ni. Okey, P Ni P. Okey, tengok kat atas. P. Okey, DC ialah P. Okey, P. P sayang. P kat sini ni pun P. Okey, bukan Q Okey, up. Satu pula. Ni tak padam lagi. Okey, so dia P. Okey, so sekarang ni ialah isi kita lah. Dah siap ke belum? Belum lagi sebab P ada kat sini, P ada kat sini. So, negatif 4P, positif 6P. Okey, negatif RM4, RM6, RM2. Okey, so positif 2P. Tambah dengan Q tak ada geng dah. Q seorang-seorang dia je. 8/3 Q. Ni ialah isi kita. Okey, isi kita negatif pula. 2P tambah 8/3 Q. Okey, kalau kita guna isi sama dengan EB tambah dengan BC pun kita akan dapat jawapan yang ni juga. Dapat jawapan yang sama. Okey, itu tugasan kamu. Kamu cuba buat. Okey, kamu akan dapat jawapan yang sama dengan cikgu dapat kalau guna ED tambah DC. Okey, cuba tahu. Okey, soalan vektor seterusnya. Soalan vektor yang seterusnya agak panjang sikit sebab dia banyak markah ni. Okey, dia pecahkan kepada 3 soalan yang ada anak-anak dia pula kan. Okey, so rajah diberikan macam soalan tadi tapi dia lebih panjang sikit. Okey, konsep dia sama je. Okey, pada segitiga ABC, segitiga OAB, mana OAB? OAB. Okey, garis AP, garisan AP menyilang garisan OQ pada R. Okey, silang kat sini. OP 1/3 OB. Okey, jom kita notekan maklumat ni. OP, O ke P ialah 1/3 OB. Okey, ni satu bahagian. Ni dua bahagian. Okey, dia macam tu lah. Okey, ni dua bahagian. Okey, ni dua bahagian. Okey, AQ 1/4 AB. Jom kita tengok AQ 1/4 AB. Ni AB 4 bahagian. Surat ni 1 bahagian. Jadi ni 3 bahagian lah. Okey, ni 3 bahagian lah. Okey. Lepas tu OP 6X. Jom kita tulis. Transferkan ke maklumat dalam rajah. Cikgu guna biru lah pula Okey, so O ke P buat anak panah direction OP ialah 6X. 6X kat sini.
Boleh nampak kan? Okey, lepas tu OA 2Y. Mana OA kat sebelah sini pula? OA ialah 6Y. Okey. Habis dah? Tu je maklumat dia. Okey. So, dia nak A ke P. A ke P senang je lah. Okey, A ke P. So, kita pakai hukum mama lagi. AP. So, mula dengan A. Habis dengan P. Okey, so jiran kita, jom kita tengok kat Raja, kita nak ambil siapa? Okey, kalau kita ambil AP ialah AB tambah dengan BP, boleh, tapi kita tak tahu pula nilai dia. AB tak tahu, PB pun tak tahu. Okey, so tidak, kita kena guna AO dengan OP. Okey, so jiran kita ialah O kat sini. Di sini pun O jugalah. Okey, so teruslah dapat jawapan dia. AO bukan 6Y. AO ialah negatif 6Y. Okey, why so? Because dia opposite direction. OP tak apa. OP ialah 6X. Okey, OP ialah 6X. Apa cikgu tulis ni? Okey, OA ialah 2Y. Transfer salah. Okey, so 2Y kat sini. 2 Okey, silap pula semua nak letak 6 kan. Okey, so dia 2 actually. Okey, so dia negatif 2Y tambah 6X. Betul tak macam jawapan? Okey, betul. Okey, tu soalan yang pertama AP. Okey, ni soalan yang pertama AP. Okey, soalan yang kedua. Dia nak vektor siapa pula? Vektor OQ. Mana OQ? OQ. So, macam mana kita nak cari vektor OQ? Okey, buat hukum mama juga. OQ start dengan O. Habis dengan Q. Okey, so kita nak jiran kita siapa? Okey, kita nak OQ. So, kita boleh ambil OA dengan EQ. Boleh? Ataupun mana lagi kita boleh nak pergi ni OQ. OP, PQ. PQ ada tak? PQ tak ada juga. Okey, so PQ boleh cari tak? P ke Q, PO, OQ. Tak boleh. Okey, so tak apa. Kita guna je OA tambah dengan AQ. OA tambah dengan AQ. EQ tak tahulah cikgu, tak apa. EQ kita boleh cari. Okey, EQ ialah 1/4 AB. Mungkin ni AQ AQ, cikgu tulis kat sini lah. AQ kita ialah 1/4 AB. AB pun tak tahu juga. Ayo. Okey, so AB kita boleh tahu. AB kita tahu. Okey, so macam mana nak tahu AB? Okey, AB ialah AO tambah OB. Okey, AO tambah dengan OB. Boleh? AO tambah dengan OB. Okey. Tapi kita tak tahu. Kita tahu AO saja. Okey, kita tak tahu pun OB berapa. Okey, ni satu bahagian 6. Kalau dua bahagian 12 lah. Okey, ni satu bahagian ni ada maklumat kat atas tadi kan. Okey, ni satu bahagian ialah 6. Kalau dua bahagian ialah 12 lah. Okey, kadaran perkadaran. So, ni 12X. Kita nak semua ni sekali. Okey, so ni 18. Okey, O ke B ialah 18. Okey, so 1/4 OA tambah OB. Okey, cikgu bawa ke sini lah tak muat pula. Okey, so OA kita ada OA. OA 2Y teruslah. OA OA ialah 2Y. O ke A 2Y. So 2Y settle. AQ. AQ kita ambil kat sini. 1/4 AB. Okey, 1/4 AB. Okey, 1/4 AO
negatif 2Y. AO ialah negatif 2Y. Tambah dengan OB. Keseluruhan ni daripada depan ni sampai B. Daripada O ke B. 18 Bukan 12, 18 tu semua sekali tu. 18X. Okey. So, kumpulkan X dengan X. Y dengan Y. Okey, ni 2Y. Ni akan jadi negatif 1 per 2Y. So, kita akan dapat 3 per 2 lah. Okey. So, 3 per 2Y. Y, cikgu kumpulkan Y. Okey, kamu boleh kembangkan tapi cikgu terus je lah. Okey, so X kita ialah 1 per 4. 18 bahagi 4 dapat 9 per 2 X. Okey, 9 per 2 X. Okey, so ni ialah OQ. Okey, OQ. Okey, ni ialah OQ. Okey. Soalan B. Okey, soalan ni yang apa ni AQ tu kamu tengok pelan-pelan ni. Okey, ada kat atas tu semua. Okey, dia kadang-kadang kena pakai dulu maklumat-maklumat yang tersirat dalam rajah tu. Okey, sekarang ni soalan B1 dia kata AR sama dengan HAP. Ni AP. AP ada tak kat mana-mana? Jom kita cari AP. Ni ada AP. Okey, so terus tulis. Negatif 2Y tambah 6X. Okey. So, kalau kita kembang balik, kita akan dapat negatif 2HY tambah dengan 6HX. Okey, vektor kita tak kat belakang ni vektor tau. Vektor yang ada ombak rindu tu. Okey. Sebab dia kata nyatakan AR dalam sebutan HX dan Y. Ni. Okey. HX dan Y. AR Okey. Soalan 1 settle. Soalan 2 dia nak siapa pula? Dia kata RQ. RQ sama dengan KOQ. KOQ ada tak OQ kat mana-mana? OQ ada kat sini. Kita dah cari. Tu ada. Okey, so OQ. 3 per 2Y tambah dengan 9 per 2X. Okey. So, kita kembangkan. Kita akan dapat 3 per 2, tulis K dulu sebab Y tu ialah vektor. Vektor kat belakang vektor kat kanan sekali. Tambah dengan 9 per 2 darab K, 9 per 2 K, X kat belakang. Okey, vektor kat belakang, ombak rindu. Okey, so kita selesai soalan 1 dan 2. Okey, soalan C cikgu buat dekat muka surat sebelah. Soalan C dia nak kena banding-bandingkan. Okey, baiklah kita nak tengok soalan C. Soalan C apa dia soalan dia? Soalan dia nak H dan K. Okey, berapa H dan berapa nilai K? Okey, berapa H, berapa nilai K? Okey, cikgu transferkan maklumat daripada sebelah dulu nah. Okey, kita ada rajah kat sini. Okey, kita ada A kat sini. Kita ada Q. Okey, A dan Q ni, A ke Q ni satu bahagian. Lepas tu dia bagi Q ke B ni. Okey, dia bagi dekat soalan tu ialah 3 bahagian daripada maklumat tu. So, all together is 4 bahagian lah kat sini. Ni 4 bahagian. Okey, 4 bahagian. Okey, so kita tahu juga daripada soalan B tadi. Okey, soalan B tadi kita dapat dah AB. Okey, cikgu rewrite balik supaya senang kat sini. AB ialah dalam soalan tadi ialah negatif 2Y tambah 18X. Okey, kita dah cari kat sebelah. Okey, boleh rujuk balik Okey, so sekarang ni marker AQ kita. Okey, AQ. Kenapa nak cari AQ nanti cikgu bagi tahu Okey, so AQ kita ialah 1. Ni satu bahagian daripada 4 bahagian AB. 1 per 4 AB. Okey, 1 per 4 AB. Cikgu tulis teruslah AB kita. Okey, so AB cikgu salin balik atas ni.
Okey, maka kita dapatlah, jom kita simplify. Okey, negatif 2 bagi 4, negatif 1/2y. Okey, 18 bagi 4, 9/2x. Okey, so simpan sat. Ni AQ. Okey, simpan dulu AQ. Okey, sekarang ni kita cari AQ sekali lagi juga. Tapi AQ kita melibatkan yang ada huruf H dan K. Huruf H dan K. Okey, AQ kita boleh ambil AR tambah dengan RQ yang kita cari kat sebelah tadi. Okey, kat sebelah tadi kita dah cari AR, dah cari RQ pun dah cari. Cikgu tulis nak AR kita ialah 6HX. Boleh rujuk balik like yang before. Okey, tambah dengan tolak. Okey, ni AR Okey, AR kita ialah 6HX tolak dengan 2HY. Okey, ni ialah AR. Okey, RQ kita dah cari dah kat sebelah tadi juga. 9/2KX tambah dengan 3/2KY. Okey, pasti pun nak ada huruf K dengan X ni sebab kita nak cari nilai H dan K. Okey, so sekarang ni cikgu kumpulkan X dengan X, Y dengan Y. Ni X kita 6HX. Ni 9/2KY. Okey, cikgu tak sekali lah. 6H. Cikgu ambil perkali dia je X ni X dengan 9/2K. Cikgu buat dalam satu rumah lah. Sebab dia okey, ni konon-kononnya isteri dia lah. Okey, X ni ada 2 orang isteri. Okey, isteri dia ialah 6H dan isteri dia 9/2K. Ada satu rumah. Okey. Lepas tu Y pula. Y pun ada 2 orang isteri juga. Okey, isteri dia siapa? Negatif 2H. Negatif 2H. Seorang lagi ialah 3/2K. Okey. Ni Y. Ni Y juga. Cikgu tak rumah satu rumah. Okey, ni H. 6H ni ialah X punya. 9/2K pun X punya juga. So, satu rumah ni. Ni siapa ni semua ni? Ni ialah AQ. AQ. Okey, ada AQ lagi kat atas? Ada juga AQ kat atas. Ni AQ juga. Jom kita kotakkan sikit. Okey, cikgu kotak warna biru ni AQ. Kotak pun dah tak macam kotak. Ni pun AQ juga. Okey, so AQ dengan AQ maka kita bolehlah bandingkan. Okey, bandingkan perkali X dengan perkali X, perkali Y dengan perkali Y. Okey, so okey, tempat dia kat sini lah nah. Okey, perkali X. Jangan silap perkali X ni. 6H 9/2K ialah perkali X. Samakan dengan 9/2. Okey, X ni X. X dengan X. Okey, so 6. Cikgu tulis kat bawah ni lah. 9/2X. Ni cikgu rewrite balik. Cikgu tulis X dulu. Okey. Tolak dengan 1/2Y. Baru kita nampak. Ni AQ, ni AQ juga. AQ, dua-dua AQ. So, baru boleh banding. Okey, so 6H tambah 9/2K. Okey, X kita potong. X kita potong sama dengan 9/2. So, cikgu tulis kat sini. 6H tambah dengan 9/2K sama dengan 9/2. 9/2 tu yang mana pula? Yang ni bawah ni. Okey, ni dengan yang ni. Okey, hak ni pula. Negatif 2H tambah 3/2K sama dengan siapa? Sama dengan negatif 1/2. Perkali Y kat bawah tu. Negatif 1/2. Okey, persamaan 1 persamaan 2. So, selesaikan persamaan serentak. Jangan susah hati
lagi ada pecahan-pecahan ni. Guna je kalkulator kamu EQN. Okey, EQN to unknown. Okey, so A1, B1 tu kamu dah cekap dah semua tu. Okey, so kita cikgu tekan kalkulator sekarang 570. Okey, so mod sampai dapat EQN to unknown. Okey, unknown kita H dengan K. So susun elok. H dengan H, K dengan K, kita susun elok-elok bagi sama ni H, ni K, ni K. Okey, dan pemalar dia dekat sebelah tanda kesamaan. So cikgu masukkan A kita 6, A1 6, B1 9/2. Okey, dan C1 ialah 9/2 juga, 9/2. Okey, lepas tu A2 -2. Okey, B2 3/2 dan C2 -1/2. Okey, so equal. So cikgu dapat X 0.5. Jangan tulis X sebab kita punya unknown bukan X H. So H sama dengan, tak nak lekat pula ni. H sama dengan 1/2. K pula, K tu ialah Y, iaitu unknown yang kedua. K, Y ialah 0.333. K, 1/3. Itu jawapan yang melibatkan unknown H dan K. Sekali lagi, soalan dia untuk cari H dan K. Maklumat ada dekat soalan B. So kita kena bandingkan vektor yang sama. So cikgu nampak vektor yang kita boleh guna yang melibatkan AR dan RQ yang kita cari dalam B tadi ialah AQ. So AQ, mula-mula cikgu cari AQ yang tak ada huruf H dan K. Tak ada huruf H dan K, kita boleh guna maklumat 1/4 AB lah. So AB ada kat belakang sana, -2Y tambah 18X boleh cari. So AQ 1/4 daripadanya, kita simplify dapat -1/2Y tambah 9/2X. Tak ada H, tak ada K. Lepas tu, soalan ni suruh cari H dan K. H dan K ada dekat AR. H ada dekat AR dan K ada dekat RQ. So AQ boleh guna AR tambah RQ. Kita tambah semua-semua tu dan kita kumpulkan X asing, Y asing. Lepas tu bandingkan dengan AQ yang kita ada dekat atas. Bandingkan guna EQN sahaja dan kita akan dapatlah nilai H dan K. Apabila kita solve the simultaneous equation ni, insyaAllah. Itu soalan